Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rozana binti Samaun dari SK Ibrahim Sungai Petani Kedah akan berkongsi bersama rakan-rakan guru berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah atau singkatannya PBD bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sektor pembelajaran JPN Negeri Kedah dengan kerjasama SSTP Kedah kerana memberi peluang kepada saya untuk melaksanakan perkongsian ini dalam program Kedah Education at Home. Fokus saya pada hari ini adalah bagaimanakah pentaksiran bilik darjah atau PBD dapat dijalankan semasa sesi pembelajaran dan pemudahcaraan atau PDPC bagi mata pelajaran pendidikan muzik tahap 2. Dan contoh yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah untuk tahun 4. Sebagai pendahuluan, saya ingin jelaskan beberapa perkara sebagai panduan ringkas pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Pentaksiran bilik darjah PBD dijalankan semasa sesi PDPC berlangsung dan bukanlah dijalankan secara berasingan. Guru-guru menyediakan rancangan pengajaran harian ataupun RPS seperti biasa untuk sesi PDPC. Dalam masa yang sama, berdasarkan perancangan tersebut, guru perlu mengenal pasti apakah tahap penguasaan yang boleh dicapai oleh murid dalam aktiviti yang telah dirancang dengan merujuk kepada DSKP. Dan seterusnya, guru-guru perlu bersedia dengan kaedah dan instrumen yang sesuai bagi membantu murid untuk mencapai tahap penguasaan yang telah dikenal pasti tadi. Baiklah, mengapakah PBD ini penting? Pertama, guru dapat mengesan perkembangan pembelajaran murid. Kedua, mengenal kekuatan dan kelemahan murid. Ketiga, mengetahui keberkesanan pengajaran guru. Dan yang keempat, untuk merancang kaedah dan mengambil tindakan susulan. PSSR Semakan 2017, pendidikan muzik bagi tahun 1, 2, 3, 4 dan 5 diorganisasikan berasaskan modul kurikulum dengan peratus pemberatan seperti yang terdapat di dalam jadual ini. Modul pertama adalah modul bahasa muzik, peratus pemberatan adalah sebanyak 10%. Modul kemahiran muzik sebanyak 40%. Kreativiti muzik, pemberatan peratus adalah 40% dan apresiasi muzik adalah 10%. Guru-guru boleh menggabungkan modul-modul ini semasa PDPC. Sementara, ini pula adalah organisasi kandungan bagi tahun 6. Peratus pemberatannya adalah bagi modul pengalaman musikal sebanyak 60%, penghasilan muzik 20%, apresiasi muzik 10%, dan membaca dan menulis notasi muzik sebanyak 10%. Guru-guru juga boleh menggabungkan antara modul ini untuk PDPC cikgu. Baiklah, ini merupakan contoh standard prestasi bagi modul pengalaman musikal bagi tahun 6. Baik, ini pula adalah contoh gabungan bagi modul-modul yang telah saya terangkan tadi. Baik, ini adalah gabungan modul bagi bahasa muzik dan juga modul kemahiran muzik. Baik, untuk standard kandungan bagi modul bahasa muzik adalah 1.1 notasi muzik, sementara standard pembelajarannya adalah 1.1.3 iaitu mengaplikasikan pemahaman membaca notasi muzik dalam aktiviti muzik. Sementara untuk modul kemahiran muzik, standard kandungannya adalah 2.2 iaitu permainan alat perkusi,
dan standard pembelajaran adalah 2.2.2 iaitu memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor. Daripada gabungan itu, guru bina satu rancangan pengajaran harian dan objektif pembelajarannya adalah pada akhir sesi PDPC, murid-murid akan dapat memainkan corak irama berdasarkan skor menggunakan alat perkusi sambil mengiringi lagu Kek Cawan Comel secara instrumental. Apakah kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam PBD ini? Baik, kaedah yang pertama kita boleh gunakan kaedah lisan, kaedah penulisan dan pemerhatian. Bagi kaedah lisan, soal jawab antara guru dan murid, begitu juga dengan murid dan murid. Untuk kaedah penulisan, kita boleh meneliti skor untuk kemahiran muzik. Sementara untuk pemerhatian, cikgu boleh lihat di hadapan mereka secara PDPC bersemuka dan untuk PDPR kita boleh melalui rakaman video. Baiklah, ini adalah kaedah pentaksiran bagi TP1 di mana kita menggunakan kaedah lisan iaitu antara guru dan murid ataupun murid dan murid. Contohnya, murid meneliti skor dengan bimbingan guru. Contohnya, guru meminta murid meneliti skor adakah not semi-breve, minim ataupun crochet ataupun forever ataupun tanda-tanda rehat bagi not-not yang telah disebutkan. Contohnya, murid meneliti di bar yang pertama. Di situ mereka dapat lihat ada not minim, bar yang kedua pun ada not minim, seterusnya sehingga bar 16 juga ada not minim. Dan tanda rehat boleh diperhatikan di alat perkusi 1, di mana ada tanda rehat crochet, ada not crochet di bar yang pertama dan seterusnya. Seterusnya untuk TP1 juga, murid mengajuk corak irama dengan bimbingan. Bagaimanakah cara mengajuk corak irama? Iaitu cikgu melakukan tepukan corak irama. Contoh di bar yang pertama 1, 2, 3, 4. Okay. Baiklah, untuk PDPC secara PDPR, kita boleh meminta murid meneliti skor dan mencari not dan tanda rehat yang guru minta. Caranya adalah melalui Google Meet, di mana kita boleh minta murid kita mencari not-not tersebut. Ya. Ataupun murid mengajuk corak irama alat perkusi 1 ataupun alat perkusi 2 dengan bimbingan. Kerana dalam pentaksiran dalam SKP iaitu TP1, murid perlu mengenal notasi, terminologi dan simbol muzik dengan bimbingan. Baik, pentaksiran untuk TP2. Kaedah pentaksirannya adalah penulisan, di mana murid memahami skor. Bagaimana cara untuk memahaminya? Okey, murid membulatkan not-not yang guru minta. Contohnya, guru minta not minim, guru minta not crochet, tanda rehat crochet ataupun tanda rehat minim, di mana murid membulatkan not-not berikut. Itu sekiranya bersemuka. Sekiranya PDPC secara PDPR, kita boleh minta murid photostat skor dan murid mengambil gambar dan hantarkannya ke dalam Google Classroom ataupun platform penyampaian guru seperti Telegram ataupun WhatsApp. Pentaksiran dalam DSKP untuk TP2 adalah murid memahami notasi, terminologi dan simbol muzik dengan bimbingan. Terusnya mengajuk semula melodi dan corak irama yang didengar serta meniru pergerakan. Untuk pentaksiran TP3, kaedah pentaksiran adalah melalui pemerhatian, hands-on. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa muzik dengan memainkan alat perkusi. Sekiranya PDPC itu dijalankan secara PDPR, murid perlu menghantar rakaman video, memainkan corak irama alat perkusi 1 ataupun alat perkusi 2 dan video-video tersebut perlu dihantar melalui GC ataupun Telegram. Di dalam TP3 ini, jika murid melakukan beberapa kesilapan, guru boleh memberi bimbingan.
Okay, untuk pentaksiran dalam DSKP TP3, murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa muzik dalam aktiviti muzik. Seterusnya, bagaimanakah pentaksiran TP4? Baik, kaedah pentaksiran kita boleh buat melalui PDPC. Secara bersemuka kita lihat saja, tetapi bila melalui PDPR, murid perlu menghantar rakaman video. Baik, untuk TP4, pentaksiran dalam DSKP ialah murid mempamerkan kemahiran bermain alat perkusi dengan ketepatan yang tinggi. Okey. Jadi, murid perlu memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor, dan item-item yang kita lihat adalah seperti tempo, nilai not dan ekspresi murid. Okey. Ini adalah contoh bagi pentaksiran TP4, di mana murid ini memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor. Tempo. Perhatikan murid ini ya. Murid ini fokus pada corak irama di dalam skor. Ekspresi yang dilahirkan adalah serius. Tetapi corak irama yang dimainkan mempunyai ketepatan yang tinggi. Baiklah. Seterusnya kita kepada pentaksiran TP5. Kaedah pentaksiran, sekiranya kita secara PDPC bersemuka, kita boleh lakukan secara pemerhatian. Tapi sekiranya PDPC secara PDPR, kita perlu meminta murid menghantar rakaman video. Mereka memainkan corak irama alat perkusi 1 ataupun alat perkusi 2. Dan tugasan mereka itu perlu dihantar dalam Google Classroom ataupun Telegram atau WhatsApp atau apa jua peranti yang cikgu gunakan sewaktu PDPR. Baik, untuk TP5, pentaksiran dalam DSKP, murid perlu mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi dengan ketepatan yang tinggi dan secara konsisten. Ya, saya ulang, untuk TP5, murid perlu mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi dengan ketepatan yang tinggi secara konsisten. Okey. Nilai-nilai yang kita lihat di sini adalah untuk tempo, nilai not, ekspresi murid itu. Okey. Baiklah. Ini adalah contoh murid yang mendapat TP5. Kita lihat, murid ini memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor. Dia memainkan alat perkusi 2, iaitu minim dan minim. Temponya betul, nilai not juga betul.
betul dan lihat ekspresi pada dirinya. Walaupun dia memainkan corak irama dengan ekspresi yang begitu, tetapi corak irama yang dimainkan mempunyai ketepatan yang tinggi dan secara konsisten. Bye. Okay. Saya ulang, walaupun corak irama yang dimainkan mempunyai nilai not yang betul dan dia dapat secara konsisten sehingga habis lagu. Baik, pentaksiran TP6. Bagaimana murid untuk mencapai TP6? Baik, untuk ini kaedah pentaksiran masih lagi pemerhatian jika kita laksanakan PDPC secara bersemuka. Tetapi jika PDPR seperti ketika ini, guru boleh meminta murid menghantar rakaman video mereka. Baiklah, apakah pentaksiran dalam DSKP untuk TP6? Murid perlu menghasilkan persembahan muzik secara kreatif, ekspresif, konsisten dan natural. Ciri-ciri yang kita hendak lihat adalah tempo, nilai not, corak irama, kreativiti dan ekspresi. Sekarang kita lihat bagaimana murid ini mencapai TP6. Baiklah, murid ini telah menggunakan anggota badannya untuk meluahkan idea dan perasaannya. Okay? Pergerakan dan kemahiran fizikalnya mempunyai koordinasi dan dia memerlukan kemahiran kognitif yang seimbang. Tempo yang dimainkan betul, nilai not untuk corak iramanya juga betul dan murid ini kreatif, dia menyanyi sambil bergerak dan memainkan corak irama yang diminta. Baiklah, pentaksiran dalam DSKP untuk TP6 menghasilkan persembahan muzik secara kreatif, ekspresif, konsisten dan natural dan murid ini mempunyai kesan yang dikehendaki dan murid ini layak diberi TP6. TP6 melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran yang seimbang di dalam perkembangan insan yang holistik. Baik, ini merupakan standard prestasi bagi modul bahasa muzik dan kemahiran muzik seperti yang telah saya bincangkan tadi. Baik, ini pula adalah tahap penguasaan keseluruhan. Tahap penguasaan keseluruhan ini ditentukan pada setiap akhir pelapuran iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Maknanya setahun ada 2 kali pelapuran. Untuk membuat tahap penguasaan keseluruhan, pertimbangan profesional amat diperlukan di mana guru perlu ada pengetahuan, pengalaman dan perbincangan sama ada dengan murid berikut ataupun dengan guru-guru yang sebelumnya. Selain itu, murid-murid ini juga mempunyai satu projek iaitu projek seni muzik. Projek seni muzik ini dilaksanakan pada minggu yang ke-16. Ini adalah panduan penilaian projek seni muzik. Aspek yang dinilai adalah dari segi penglibatan, kreativiti dan amalan nilai murni. Sementara kriteria yang diperlukan adalah cemerlang, baik dan memuaskan. Baiklah, ini merupakan borang perkembangan murid. Borang ini memerlukan cikgu inisiatif sendiri mewujudkan borang sementara atau lain-lain yang sesuai seperti dalam buku catatan guru. Baik, kalau kita perhatikan dalam borang ini, yang telah saya bulatkan itu adalah SP iaitu standard pembelajaran, di mana saya telah menggabungkan 2 modul iaitu modul bahasa muzik dan modul kemahiran muzik. Jadi, tipi yang kita dapat kita letakkan di dalam borang perkembangan murid ini. Sementara ini pula adalah template pelaporan pentaksiran bilik darjah untuk
pendidikan muzik tahun 4 yang telah disediakan oleh pihak BPK. Baik. Yang saya bulatkan ini adalah modul yang telah kita laksanakan, iaitu contoh modul bahasa dan modul kemahiran seni, ada modul kreativiti dan inovasi muzik, modul apresiasi, projek kesenian dan tahap penguasaan keseluruhan muzik. Sebagai contoh, katakanlah murid E, sewaktu modul bahasa dan kemahiran seni muzik dia mendapat TP 5. Modul kreativiti dan inovasi muzik dia mendapat 4. Sementara untuk modul apresiasi seni muzik pula dia mendapat 4. Untuk projek kesenian, murid ini telah penglibatan yang cemerlang dan mempunyai kreativiti yang baik serta amalan murni yang cemerlang. Untuk tahap penguasaan keseluruhan, inilah yang guru memerlukan pertimbangan profesional dan menentukan murid ini untuk dapat TP berapa. Sebagai contoh, untuk murid E ini, dia mendapat TP 4 secara pertimbangan profesional untuk tahap penguasaan keseluruhan bagi subjek pendidikan muziknya. Baiklah. Ada setengah murid yang gagal mencapai mana-mana satu tahap penguasaan yang dikenal pasti. Guru perlu meraihkan kepelbagaian murid, iaitu multiple intelligence ini. Kerana ada murid yang boleh secara linguistik, contohnya melalui ulasan-ulasan. Ada juga murid yang memerlukan secara kinestetik, iaitu pergerakan, dan secara music smart. Guru perlu terus membimbing dan menilai semua kaedah pentaksiran yang sesuai untuknya. Apabila kecerdasan diterokai secara tidak langsung akan membantu memotivasikan murid untuk belajar. Bimbingan boleh diberi semasa PDPC seterusnya atau di luar waktu PDPC. Apakah yang saya maksudkan dengan bimbingan di luar waktu PDPC? Contohnya kalau murid itu murid pancaragam, sudah tentulah di dalam waktu aktiviti pepancaragam itu dia memainkan lagu-lagu pancaragam. Jadi guru membantu, membimbing dia bagaimana memainkan lagu-lagu berikut dengan menghubungkaitkan SP yang dipelajari seperti tempo, corak iramanya, notasi-notasi muzik dalam latihan-latihan pancaragamnya. Baiklah, ini saja bahan yang dapat saya sampaikan kepada guru-guru dan saya mengharapkan supaya apa yang saya sampaikan pada hari ini memberi input kepada guru-guru dalam melaksanakan PBD terhadap murid-murid. Pada rakan-rakan guru yang telah menonton perkongsian ini, bolehlah mengisi maklum balas program di pautan yang tertera bagi tujuan penambahbaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.